Kami nak berkongsi kepada anda bagaimana untuk kita mengenal pasti sekiranya ada iklan yang keluar di media sosial ataupun di TV di rumah anda, sama ada ini merupakan iklan ubat ataupun iklan makanan. Jadi untuk memberikan pencerahan tentang perbezaan kedua-dua bentuk makanan ataupun ubatan ini, seorang tetamu di studio kami bawakan. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Nur Akila Abdul Rahman selaku Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasa Farmasi Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, baik. Di zaman yang serba moden ini banyak sebenarnya kita dapat saksikan lambakan pelbagai produk-produk minuman kesihatan umpamanya, di mana mereka memberitahu bahawa antara kelebihan sekiranya mengambil minuman-minuman ataupun makanan tersebut boleh menyembuhkan sejenis penyakit dan sebagainya. Persoalannya di sini, adakah iklan-iklan yang dikeluarkan itu adalah boleh dikategorikan dalam bentuk makanan ataupun ubat-ubatan, dan mereka kerap kali menyatakan bahawa produk-produk mereka itu menerima kelulusan daripada PIKKM. Jadi sejauh mana kebenaran ini dan apakah antara ciri-ciri yang orang ramai boleh kenal pasti untuk memastikan agar produk makanan ataupun ubatan yang diiklankan itu benar-benar mendapat kelulusan KKM? Ya. Terima kasih saudari Syuhada. Okey, berbalik kepada soalan tadi, kita mulakan dengan asasnya, iaitu apakah perbezaan di antara ubat dan juga makanan. Jadi secara umumnya, produk yang dikatakan digunakan untuk tujuan kesihatan, tujuan untuk mengembalikan fungsi anggota badan atau secara khususnya untuk mencegah, merawat, mengawal penyakit, ini adalah produk-produk yang kita panggil produk ubat-ubatan. Ya, dan produk ubat-ubatan ini ia tidak tertumpu hanya kepada produk-produk hospital, ya, tetapi ia juga termasuk ubat over the counter, ubat suplemen yang mengandungi vitamin dan juga ubat tradisional yang mengandungi herba. Selain daripada itu, produk yang mengandungi makanan, ya, tetapi ia telah diformulasikan dalam bentuk dosage pharmaceutical, iaitu dalam bentuk kapsul, dalam bentuk tablet. Ini juga adalah dipanggil produk ubat-ubatan. Saya beri contoh seperti kapsul bawang putih, kapsul minyak zaitun, ya, dan mereka digunakan untuk tujuan perubatan ataupun untuk mencegah merawat penyakit, maka ini juga adalah produk-produk ubat-ubatan. Okey, bagi makanan pula, ya, kita lihat dari Akta Makanan 1983. Jadi makanan ini ia ditarifkan sebagai barang yang dijual atau dikilang atau digambarkan sebagai makanan atau minuman untuk kegunaan manusia. Jadi ia berfungsi lebih kepada untuk memberi zat dan nutrisi sahaja. Bukanlah untuk merawat, mencegah penyakit. Itu perbezaan di antara kedua-dua ini. Okey, itu secara asasnya definisi kita berikan perbezaan antara ubat dan juga makanan. Adakah terdapat produk-produk ataupun kebarangkalian jenis-jenis makanan ataupun ubatan di luar sana yang memberikan dua fungsi ini sekaligus, makanan dan juga ubatan? Okey. Untuk makluman semua, ya, saya just inform, untuk produk-produk ubat-ubatan, ia dikawal di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984, di bawah Akta Jualan Dadah 1952. Manakala untuk makanan, ia dikawal di bawah Akta Makanan 1983. Dan kita ada dua bahagian di bawah Kementerian Kesihatan, iaitu untuk bahagian produk ubat-ubatan, ia dikawal oleh bahagian Farmasi Regulatory Negara, dan untuk bahagian makanan, ia dikawal oleh bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan. Ya. Okey, jadi di sini berbalik pada soalan saudari tadi, terdapat kekeliruan selalunya di antara produk ubat dan juga makanan. Ya. Ini selalunya terjadi apabila ada status produk makanan yang kita tidak pasti disebabkan pengusaha atau pengeluar makanan tersebut dia telah menambah bahan aktif ataupun vitamin ataupun herba ke dalam produk makanan tersebut, dan ia juga mengiklankan herba tersebut untuk merawat, mencegah penyakit. Jadi untuk makanan, perkara ini seharusnya tidak berlaku dan tidak dibenarkan sebenarnya. Jadi sekiranya terdapat pengusaha produk makanan yang memang ingin mengeluarkan produk makanan tetapi untuk tujuan perubatan seperti merawat, mencegah, mengawal penyakit, mereka seharusnya mendapatkan pendaftaran produk dahulu melalui pihak berkuasa kawalan dadah. Jadi mereka perlu mendaftarkan produk untuk mendapat
nombor pendaftaran MAL dan label keselamatan. Jadi untuk pengguna, kalau dia keliru, sebenarnya kita boleh lihat kalau produk itu memang untuk tujuan kesihatan, mencegah merawat penyakit, maka itu adalah ubat-ubatan. Tetapi sekiranya ia lebih kepada untuk zat dan nutrisi, itu adalah produk makanan. Okey, baik. Kedua-duanya apa saja sekalipun kalau diambil dalam dunia ini secara berlebihan akan membawa keburukannya. Waimah makanan sekalipun untuk kita tambah nutrisi kalau lebih, umpamanya gula boleh menjadi kencing manis. Ubat-ubatan sekalipun kalau diambil boleh menyebabkan komplikasi ataupun kesan-kesan sampingan yang lain. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memberikan pengetahuan kepada orang ramai supaya sentiasa berjaga-jaga. Barangkali mungkin produk yang diiklankan itu bagus untuk kesihatan, terbukti ada keberkesanannya, tapi tidak kepada diri individu tersebut. Jadi kita nak memberikan kesedaran kepada mereka semua supaya mempunyai ilmu tentang apakah produk-produk yang sesuai yang diambil dengan ialah struktur badan mereka dengan situasi kesihatan mereka pada ketika itu. Okey. Jadi untuk masa kini pengguna perlu bijak menilai sesuatu produk itu, terutamanya sama ada produk itu produk ubat-ubatan ataupun produk makanan. Jadi untuk produk ubat-ubatan ini, kita ada dua ciri utama untuk mengenal pasti sama ada ia berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun tidak, iaitu kita ada nombor MAL, ya, ada 8 digit di belakang dan huruf di belakang, dan juga label keselamatan hologram. Jadi ini adalah dua ciri yang penting untuk dilihat untuk mengetahui produk ubat-ubatan ini berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan bagi produk makanan pula, kita perlu ingatkan bahawa produk makanan ini mereka hanya boleh membuat akuan fungsi kepada nutrien sahaja di dalam produk itu, iaitu contohnya dia ada vitamin C ataupun zinc, ia untuk tembusaran, kalsium untuk perkembangan tulang, tetapi produk makanan itu tidak boleh dikatakan untuk menyembuhkan osteoporosis. Di situ boleh menyebabkan kekeliruan tersebut. Okey. Jadi pengguna nasihat saya dari peringkat awal lagi perlu menilai dari segi kedua-dua kategori itu dan juga menyemak sekiranya produk-produk ubatan ia perlulah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, tadi kita ada kongsi pada anda ada gambar rajah bagaimana sebenarnya rupa bentuk-bentuk hologram ataupun kod MAL yang dinyatakan seketika tadi untuk memastikan agar anda tidak terkena ataupun terpedaya dengan iklan-iklan produk ubatan maupun makanan di luar sana yang tidak berdaftar di bawah KKM. Apa yang akan jadi sekiranya produk itu tidak berdaftar dan diambil oleh pengguna, kesannya terhadap pengguna tersebut? Ya, okey. Memang produk yang tidak berdaftar ini ada bahaya dan risikonya tersendiri. Saya berikan penerangan tentang apa beza produk yang berdaftar dan tidak berdaftar. Produk yang berdaftar ini, iaitu berdaftar melalui pihak berkuasa kawalan dadah, kita ada penilaian dari segi aspek keberkesanan, kualiti dan keselamatan produk tersebut. Dan kita selalunya menjalankan pengawasan juga terhadap produk yang telah didaftarkan di luar sana, dan sekiranya ia tidak mematuhi standard, pendaftaran produk tersebut boleh ditarik semula ataupun digantung. Okey. Produk tu juga kita boleh tarik semula. Ini kerana dari peringkat awal lagi produk yang telah berdaftar ini dari peringkat perkilangannya sahaja juga kita telah menilai dan memberi sijil amalan perkilangan yang baik daripada bahagian regulatory farmasi negara. Jadi untuk produk tidak berdaftar tadi, mereka tidak dinilai dari aspek yang saya terangkan tadi. Dia tiada penilaian dari segi penilangan dan juga setelah ia dipasarkan juga kita tidak dapat nak menilai kesan adverse-nya. Kerana asal-usul mereka juga kita tidak dapat ketahui. Jadi itu risiko ubat yang tidak berdaftar ini. Ya, kerana kita ada dengar kes di mana masalah buah pinggang terjadi disebabkan oleh pengambilan ubat-ubatan atau makanan yang tidak berdaftar ataupun ianya dipromosikan secara berlebih-lebihan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apakah tindakan yang diambil oleh pihak KKM sekiranya situasi seperti ini berlaku?
Okey, ini terjadi lebih kepada dari segi iklan, pengiklanan. Jadi untuk makluman semua, penyiaran iklan untuk ubat-ubatan dan perkhidmatan ia dikawal di bawah Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956. Dan bagi produk ubat-ubatan ini, iklannya kita ada satu lembaga entiti yang dipanggil Lembaga Iklan Ubat, di mana mereka akan memberi kelulusan kepada iklan yang telah yang ingin diiklankan, tetapi ia hanya untuk produk-produk yang berdaftar sahaja. Okey, untuk produk makanan ia tidak mempunyai kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat. Tapi kita perlu ingatkan bahawa iklan-iklan dari produk makanan ini tidak seharusnya melebihi daripada skop yang sepatutnya, hanya untuk memberi nutrisi dan zat sahaja. Sekiranya mereka menyalahi ataupun melanggar Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956 ini, tindakan undang-undang boleh diambil kepada setiap individu atau pihak yang terlibat dalam penyiaran tersebut. Dan ia boleh jika dikesabit kesalahan, boleh dikenakan denda sehingga RM3,000 atau penjara 1 tahun untuk kesalahan pertama, ataupun denda sehingga RM5,000 atau penjara 2 tahun untuk kesalahan seterusnya. Okey, jadi ketahui hak anda, hak kita sebagai pengguna. Jadi sebelum kita mengambil sebarang makanan ataupun ubat-ubatan yang diiklankan, bagaimana pengguna boleh membuat semakan adakah produk ini berdaftar ataupun tidak? Ya, kita ada beberapa cara untuk pengguna membuat semakan. Salah satunya ialah melalui laman sesawang bahagian regulatory farmasi negara, iaitu npra.gov.my. Di sana tuan-puan boleh lihat ada ikon product search, dan di situ tuan-puan boleh mencari produk. Maksudnya katakanlah kita ada satu produk, kita boleh semak dari segi menggunakan nama produk tersebut, ataupun nombor pendaftaran MAL produk tersebut, atau juga daripada syarikat pengilang atau pengimport produk tersebut. Dan salah satu cara yang lain juga, kita ada aplikasi NPRA Product Status yang boleh dimuat turun dari Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan carian yang sama boleh dilakukan menggunakan nama produk ataupun nombor pendaftaran MAL. Sekiranya produk ini adalah produk yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, jadi akan tertera maklumat tambahan tentang produk tersebut. Kita boleh tahu syarikat pengilang, alamat, nombor telefon, Tetapi sekiranya produk ini tidak berdaftar, dan maka tiada maklumat yang akan tertera di carian tersebut. Jadi dari situ kita boleh bezakan produk itu berdaftar ataupun tidak dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Platform telah pun disediakan, jadi anda perlu mainkan peranan anda untuk membuat semakan terlebih dahulu sekiranya anda berminat untuk membeli sebarang produk ubat-ubatan ataupun makanan yang diiklankan di TV ataupun di media sosial anda maupun oleh selebriti-selebriti di platform media sosial. Terima kasih kepada Nur Akil Abdul Rahman bersama kita hari ini untuk berkongsi bagaimana penonton ataupun anda di luar sana boleh melihat perbezaan antara ubat-ubatan dan juga makanan.